Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Pelbagai inisiatif baru diperkenal oleh kerajaan negeri melalui Yayasan Sarawak ke arah memantapkan lagi sektor pendidikan di negeri ini. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, ini termasuk menawarkan biasiswa kepada 40 pelajar tempatan dalam jurusan perubatan setiap tahun selain menambah peruntukan tahunan untuk tujuan biasiswa dan pinjaman pendidikan. Jelas Datuk Petinggi Abang Johari, komitmen tinggi kerajaan itu merupakan antara usaha untuk memastikan lebih ramai lagi generasi muda, terutama pelajar luar bandar, mendapat peluang melanjutkan pelajaran ke peringkat tinggi. Ini sekaligus akan memastikan modal insan yang lebih berkualiti dan kompetitif dalam pasaran kerja di masa hadapan. Beliau berkata demikian dalam Majlis Penyampaian Bantuan Pendidikan Yayasan Sarawak 2017 di Kuching. Seramai 139 pelajar daripada 11 buah sekolah rendah di kawasan Dewan Undangan Negeri Satok menerima baucer bantuan pakaian seragam sekolah. Manakala 35 pelajar pula menerima beasiswa tempatan Yayasan Sarawak. Sebagai tunjang utama pembangunan negara, perusahaan kecil dan sederhana PKS perlu sentiasa bersedia menghadapi dunia perniagaan yang semakin mencabar. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, sehubungan itu usahawan perlu melakukan inovasi dan kreatif untuk terus mengembangkan perniagaan ke peringkat lebih tinggi. Ujarnya usahawan PKS juga perlu berani dan menerapkan penggunaan aplikasi teknologi moden dalam perniagaan mereka agar mampu bersaing di peringkat global. Ia selaras dengan agenda kerajaan negeri ke arah ekonomi digital dan penggunaan e-dagang bagi membolehkan produk tempatan dipasarkan secara meluas ke seluruh dunia. Datuk Amar Awang Tengah yang juga Menteri Pembangunan Perindustrian dan Usahawan dan Menteri Pembangunan Bandar dan Sumber Asli kedua memberitahu demikian pada Majlis Perasmian Bootcamp E-Usahawan dan E-Rezeki edisi Limbang di Limbang. Dalam program itu turut diadakan ceramah transformasi minda serta sesi soal jawab bersama peserta program E-Usahawan dan E-Rezeki yang dihadiri lebih 400 peserta. Bahasa kebangsaan merupakan salah satu pemangkin utama dalam mewujudkan perpaduan rakyat di negara ini yang terdiri dari pelbagai kaum dan latar belakang yang berbeza. Menurut Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan, penguasaan bahasa tersebut dalam kalangan masyarakat tidak harus dipandang ringan kerana bahasa yang kurang diungkapkan akan hilang kewibawaannya. Sehubungan itu katanya untuk menjadikan Malaysia sebuah negara maju serta mendukung transformasi nasional TN50, bahasa kebangsaan perlu diberikan nilai ekonomi dan nilai komersial seiring dengan kemajuan negara. Beliau berharap agar peranan dan hak kepentingan bahasa kebangsaan, kearifan setempat serta sumbangannya dan mewujudkan masyarakat yang berbudaya tinggi serta memiliki minda kelas pertama akan terus dimanfaatkan oleh setiap lapisan masyarakat. Datuk Amar Awang Tengah berucap dalam Majlis Pelancaran Bulan Bahasa Kebangsaan Peringkat Negeri Sarawak 2017 dan pelancaran projek penyelidikan bahasa, sejarah dan kebudayaan lawas di Lawas. Pelbagai acara menarik turut disajikan dalam majlis itu, antaranya persembahan kebudayaan daripada suku kaum yang terdapat di daerah Lawas, deklamasi puisi khas Bulan Bahasa Kebangsaan diiringi syair selain ikrar sumpah setia bahasa. Kontraktor tempatan yang terpilih bagi melaksanakan projek pembangunan kerajaan diingatkan supaya memberi perkhidmatan berkualiti kepada rakyat. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, kontraktor perlu berintegriti dalam memikul tanggungjawab bagi memastikan agenda pembangunan kerajaan berjalan dengan lancar. Katanya pelaksanaan projek perlu cekap dan mengikut tempoh ditetapkan bagi mengelak projek terbengkalai. Datuk Amar Awang Tengah berkata demikian pada program latihan praktikal membaik pulih Masjid Lama, Kampung Tanjung Pagar, Sundar Lawas. Dalam majlis itu, beliau turut mengumumkan peruntukan RM50,000 kepada jawatan kuasa masjid tersebut. Sementara itu, di perasmian pecah tanah skim pembesaran kampung SPK Air Terjun Lawas, beliau dalam ucapannya berkata kerajaan menyediakan lot kediaman terancang dan teratur dengan kemudahan prasarana lengkap bagi penduduk yang tidak memiliki rumah dan berpendapatan rendah.
Ujarnya kerajaan mewujudkan SPK dan skim penempatan semula SPS bertujuan memberi lot kepada mereka yang tidak mempunyai tanah untuk membuat rumah. Jelasnya kerajaan mengenakan kadar premium rendah dan tempoh yang berpatutan untuk membantu rakyat melalui skim tersebut. Golongan wanita dan suri rumah digalak untuk menyertai kursus yang dianjurkan oleh Jabatan Wanita dan Keluarga Sarawak JWKS. Menteri Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, melalui kursus berkenaan, mereka mampu membina keupayaan diri dalam bidang ekonomi sekaligus membantu meningkatkan pendapatan keluarga. Katanya, golongan wanita yang tidak bekerja tidak seharusnya dipandang rendah kerana mereka juga sebenarnya memiliki kebolehan dan keupayaan sebagaimana kaum lelaki. Jelasnya, usaha yang dilakukan oleh JWKS telah menubuhkan Pusat Latihan Wisma Wanita WWTC dan memberi khusus secara percuma sedikit sebanyak memberi mereka peluang memulakan perniagaan untuk membantu golongan suami. Sehingga 29 September tahun ini, seramai 11,714 peserta telah mendapat latihan dan kemahiran di pusat latihan berkenaan. Sebanyak 4 kursus telah ditawarkan kepada peserta iaitu jahitan kreatif dan baju, kursus makanan, kursus kecantikan dan kursus spa dan urutan. Datuk Seri Fatimah berucap di Majlis Perasmian Program Mega WWTC at ATM di Dewan Bukavu, Kemp Penrison, Kuching. Seramai 250 peserta terdiri pada ahli bakat, pegawai dan anggota wanita lain-lain pangkat dari satu division menyertai kursus 2 hari itu yang bermula semalam. Golongan ibu tunggal perlu berani tampil untuk mempertingkat kemahiran diri termasuk kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi ICT agar tidak ketinggalan dalam arus pembangunan semasa. Menteri Muda Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Ruzi Yunus berkata, golongan itu perlu diberi peluang untuk memajukan diri supaya menjadi lebih produktif. Berucap di Majlis Perasmian Kursus Kemahiran Asas ICT bagi golongan ibu tunggal Negeri Sarawak di Miri, beliau berkata kursus tersebut amat bertepatan bagi menggalakkan golongan itu menceburi bidang keusahawanan secara dalam talian iaitu e-usahawan. Dalam majlis itu, beliau turut mengumumkan peruntukan RM5,000 masing-masingnya kepada Persatuan Ibu Tunggal Negeri Sarawak, PITSA dan PITSA Cawangan Miri. Sementara itu, dalam majlis penutupan program Sentuhan Ilmu Petronas PSIP dan program Kembali ke Sekolah Negeri Sarawak, beliau berkata kemahiran berfikir aras tinggi KBAT perlu terus diasah dan diterapkan dalam kalangan pelajar agar mereka mempunyai pemikiran secara global bersesuaian dengan pembelajaran abad ke-21. Ia penting agar pelajar tidak ketinggalan dalam arus pendidikan global, khasnya apabila berhadapan cabaran baru. Katanya pendidikan menerusi pembelajaran abad ke-21 juga diperluas di kawasan luar bandar termasuk menjejaki anak-anak Penan dalam memacu transformasi pembangunan modal insan Sarawak. Pada tahun ini, seramai 116 pelajar dari 4 buah sekolah rendah di Miri dan Bintulu ditaja bagi program PSIP berkenaan. China sedang mengintai peluang dalam projek infrastruktur mega di Sarawak, termasuk membina lebuh raya dan kereta api. Duta Besar China ke Malaysia, Huang Hiu-kang berkata, ia untuk meningkatkan kerjasama dua hala antara negara tembok besar itu dan Sarawak, khasnya yang telah terjalin beberapa tahun yang lalu. Katanya, bidang lain yang menarik minat China ialah pelaburan dalam sektor pembuatan, iaitu dengan menyuntik lebih banyak pelaburan langsung asing FDI selain mempromosi Sarawak sebagai destinasi pelancongan menarik kepada rakyat negara tembok besar itu. Jelasnya kerjasama di antara beberapa wilayah di China termasuk Fujian dan Yunnan dengan Sarawak juga akan dipertingkatkan lagi dengan menubuhkan pejabat di negeri ini. Huang Hui-kang ditemui pemberita RTM selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg di Wisma Bapa Malaysia di Kuching. Yang di Pertuan Negeri, Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud menerima kunjungan daripada rombongan Jawatankuasa Kuil Zu Ze di Astana Negeri, Petrajaya, Kuching.
Rombongan diketuai oleh Presiden Kuil Zulsa, Datuk Ngeng Eng Cheng. Beliau yang ditemui pemberita memberitahu kunjungan tersebut bertujuan untuk menzahirkan tanda penghargaan dan terima kasih kepada Yang di-Pertua Negeri atas persetujuan meluluskan tanah bagi pembinaan Kuil Zulsa yang terletak di Tabuan Laru, Kuching. Kuil yang siap sepenuhnya pada 2010 itu katanya membuktikan kerajaan negeri berpegang teguh terhadap prinsip kebebasan beragama. Kejiranan Mesra atau KJM perlu diperluas lagi dalam usaha meningkatkan dan memupuk semangat kejiranan dalam kalangan warga bandaraya. Menurut Menteri Muda Utiliti Dr. Abdul Rahman Junaidi, ia bagi memastikan KJM yang sedia ada berfungsi menggerakkan masyarakat bandar menerusi penglibatan aktif mereka dalam program dan aktiviti yang dianjurkan oleh KJM di sesebuah kawasan. Jelasnya jawatan kuasa KJM hendaklah merancang untuk menganjurkan pelbagai program dan aktiviti yang dapat memberi manfaat kepada masyarakat sekeliling selain merapatkan hubungan penduduk setempat. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Pantai Damai turut menyarankan Dewan Bandaraya Kuching Utara di BKU untuk menambah bilangan penubuhan KJM terutama di kawasan Pantai Damai bagi tujuan tersebut. Setakat ini sebanyak 29 buah kejiranan mesra telah ditubuhkan di bawah pentadbiran di BKU. Beliau berkata demikian pada Majlis Penangguhan Festival Nasyid Kejiranan Mesra di Kampung Gresik, Kuching malam tadi. Mengulas berkenaan festival itu, beliau berkata penganjuran program seumpama itu dapat memberi manfaat kepada masyarakat terutama generasi muda. Kumpulan Awabin dinobatkan sebagai juara pada pertandingan tersebut. Sebuah muzium kulinari telah dicadangkan di Sarawak untuk mengetengahkan kekayaan makanan tradisional masyarakat berbelang kaum di negeri ini. Ia juga bertindak sebagai pusat sehenti bagi industri cottage, vendor tempatan dan usahawan untuk memasarkan produk secara bebas. Dengan menggunakan konsep muzium hidup seperti Kampung Budaya Sarawak, Pengerusi Jawatan Warisan Kulineri Sarawak, Datin Donawi berkata muzium itu turut berperanan sebagai pemudah cara buat pengusaha makanan tradisional untuk memasarkan produk mereka dalam skala yang lebih besar dan mengikut piawaian antarabangsa seperti pengetinan dan pembungkusan. Katanya cadangan itu pernah dilontarkan 7 tahun lepas dan akan dicadangkan semula untuk pertimbangan serius Menteri Pelancongan, Kesenian, Kebudayaan, Belia dan Sukan Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah pada pertemuan mereka Rabu ini. Pertemuan itu juga akan memperhalusi konsep muzium itu kelak, termasuk mencari lokasi sesuai dan cara mengumpul pengusaha makanan tradisional termasuk mereka yang tinggal di pedalaman dan kampung-kampung. Datin Dona bercakap pada sidang media program makanan Jalanan Warisan Sarawak di Kuching. Program 3 hari itu akan berlangsung di Medan Pejalan Kaki Jalan India di Kuching bermula Jumaat ini. Sejumlah 20 pengusaha telah mengesahkan penyertaan antaranya mewakili etnik Kenyah, Kelabit, Iban dan Bidayu selain diselitkan persembahan sape. Seterusnya kita ke segmen agenda hari ini. Antara liputan dalam agenda hari ini, pada pukul 9.30 pagi, Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg menyempurnakan Swinburne Graduation Ceremony 2017 di Borneo Convention Centre Kuching. Manakala pada pukul 7.45 malam, Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Pembangunan Infrastruktur dan Pengangkutan Tan Sri Datuk Amar Dr. James Jemut. Masing menyempurnakan Welcoming Dinner and Awards Presentation JKR Safety Forum 2017 di Kuching. Baik saudara, demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini dan untuk berita seterusnya, kembali ke Angkasa Puri bersama Dilaila. Silakan.